memupuk semangat patriotik antara kaum melalui makanan setiap kaum merupakan satu pendekatan yang menarik untuk mengukuhkan perpaduan dalam masyarakat berbilang kaum. Di Malaysia, pelbagaian makanan tradisional dari pelbagai budaya dan latar belakang etnik telah menjadi salah satu aspek yang menyumbang kepada keistimewaan masyarakat kita. Berikut merupakan contoh beberapa cara bagaimana makanan setiap kaum dapat memupuk semangat patriotik dan mengukuhkan perpaduan di negara kita. So yang pertama adalah contoh kita adalah nasi lemak. So nasi lemak merupakan makanan tradisional orang Melayu. Namun begitu dinikmati oleh semua masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Nasi lemak bukan sahaja dinikmati oleh masyarakat Melayu, tetapi juga menjadi kegemaran kaum Cina dan India. Lauk sampingan seperti ayam goreng berempah, rendang ayam, sambal sotong, udang dan kerang turut disediakan untuk dimakan bersama nasi lemak. Keberadaan nasi lemak di restoran Cina dan India juga menunjukkan bagaimana makanan ini telah merentasi sempadan budaya dan kaum. Dengan memahami dan menghargai makanan tradisional setiap kaum, kita dapat memupuk semangat patriotik, mengeratkan silaturahim serta mewujudkan rasa saling hormat dan menghormati antara satu sama lain. Kepelbagaian makanan antar kaum di Malaysia dapat mengukuhkan perpaduan masyarakat majmuk di negara ini. Nasi lemak adalah makanan tradisional masyarakat Melayu. Pada tahun 2019, telah ada petisyen bertujuan untuk mengangkat nasi lemak menjadi makanan kebangsaan Malaysia. Rata-rata rakyat di Malaysia tanpa mengira kaum telah mempersetujui bahawa nasi lemak boleh dijadikan makanan kebangsaan negara kita. Jelaslah bahawa nasi lemak diterima oleh setiap kaum di Malaysia. Kini, kita boleh lihat ramai peniaga-peniaga kaum Melayu, India dan juga Cina yang menjual nasi lemak. Ini membuktikan bahawa nasi lemak dapat merapatkan jurang antara kaum dengan berkongsi minat pada makanan yang sama. Ini merupakan makanan tradisional masyarakat India iaitu thosai. Thosai memainkan peranan penting dalam beberapa perayaan keagamaan dan upacara di kalangan masyarakat India. Thosai bukan hanya merupakan hidangan lempeng yang enak tetapi merupakan sebahagian daripada warisan budaya masyarakat India. Keunikan thosai di seluruh dunia menunjukkan bagaimana makanan dapat menjadi lambang penting dalam mewarisi dan menyebarkan warisan budaya. Bagaian hidangan Malaysia mencerminkan kekayaan budaya dan warisan yang unik kepada negara. Kat pasal ini ada makanan tradisional Cina. Itu yang seperti mana kita tahu yang agak familiar tiap kali kita pergi pasar ke especially bazar Ramadan ataupun pasar-pasar malam biasa, mesti ada benda ni. Itu taufu fa. Kalau korang nak tahu, taufu fa ni berasal daripada negara Cina yang dulu dipanggil taufu ha, iaitu pada dinasti Ming. Dulu taufu ha ni dia dibuat daripada tahu yang sangat lembut. Dan orang Cina ni makan dengan kicap, lada hitam ataupun nasi. Jadi bila sampai dekat Malaysia, benda tu jadi makanan dessert ataupun makanan manis. Sebab apa? Sebab orang Malaysia ni makan nasi dengan makanan berat, contohnya ayam, ikan kan. So jadi dekat Malaysia ni diformulasikan balik dan mengikut cita rasa Malaysia, iaitu makan susu soya ni yang dijadikan seperti daging lembut seperti ni dengan dicecah ataupun dimasukkan dengan air gula. Air gula ataupun ada air gula berang, gula putih dan macam lagi berbagai dalam Malaysia yang kita boleh dapat. So jadi benarlah makanan tradisional di Malaysia ni dapat memupuk sifat patriotism dalam individu. Sebab apa? Sebab kita boleh tahu tentang sejarah makanan tu, dengan kita boleh tahu keunikan dan budaya setiap kaum itu berdasarkan makanan dia. Kita selalu interaksi dengan kaum-kaum lain untuk mengetahui sesuatu makanan tu.
Okey, apakah makanan tradisional masyarakat Melayu, Cina dan India? Bagi makanan tradisional bagi masyarakat Melayu yang saya tahu, yang pertama adalah nasi lemak, kemudian ada nasi kerabu dan juga lemang serta rendang. Bagi masyarakat Cina pula, apa yang saya tahu adalah char kway teow dan juga kuih bulan. Manakala bagi masyarakat India pula adalah muruku dan juga roti canai. Setahu saya, makanan tradisional orang Melayu ketupat, orang India muruku dan Cina kuih bulan. Apa yang saya tahu, untuk masyarakat Melayu, makanan tradisional mereka adalah nasi lemak. Bagi masyarakat sini pula seperti yong taufu, dan masyarakat India pula tosai. Saya tahu makanan Melayu contohnya nasi lemak, rendang, ketupat. Bagi makanan Cina pula dimsum, taufu fa. Kalau bagi India contohnya tosai, muruku dan sebagainya. Pada pendapat saya, makanan tradisional masyarakat Melayu seperti nasi lemak. Bagi masyarakat Cina pula kuih bulan. Manakala masyarakat India ialah tosai. Setuju ke bahawa pelbagai makanan Indonesia ni dapat memupuk kepada kau? Ya, saya bersetuju dengan kenyataan tersebut. Kerana pada pendapat saya, walaupun contoh masyarakat Melayu mempunyai makanan seperti nasi lemak, tapi masyarakat lain juga dapat menikmati. So dari situ kita dapat menambah pengalaman merasai makanan masyarakat lain. Ya, saya setuju sebab kepelbagaian etnik dan kaum di Malaysia mendorong setiap kaum di Malaysia ni untuk mengenali antara satu sama lain dan mengeratkan perpaduan antara satu sama lain. Bagi persoalan ini, saya amatlah bersetuju bahawa kepelbagaian makanan di Malaysia dapat mengeratkan hubungan dan perpaduan kaum di Malaysia, kerana apa yang dapat kita lihat dari contoh yang terdekat, contohnya di flag ikan yang berdekatan dengan BTM, kita dapat melihat bahawa pelanggan yang di sana bukan sahaja terdiri daripada masyarakat Melayu, malah terdapat juga bangsa Cina dan India serta Bumi Putra Sabah dan Sarawak yang turut menikmati juada makanan nasi bungkus dan juga nasi kerabu. Selain itu, char kway teow di Kosas yang dapat kita lihat bahawa pelanggannya bukan sahaja terdiri daripada masyarakat Cina, tapi terdiri juga daripada masyarakat Melayu, India dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. And then kedai mamak yang berada dalam BTM, di mana ianya terdapat jualan roti canai, bukan sahaja masyarakat India yang menikmatinya kan. Ada juga masyarakat Melayu, Cina dan masyarakat bangsa yang lain. Ya, saya setuju. Pendapat Haziq, bagaimanakah makanan dapat memupuk semangat patriotisme dalam diri setiap individu? Bila kita makan makanan tradisional kaum-kaum lain, kita dapat mengetahui dan mengenali adat budaya kaum-kaum lain. Jadi sejurus dengan itu, kita juga dapat mengeratkan perpaduan dan kita bertoleransi dan elakkan pergaduhan dan sekaligus memupuk semangat patriotisme untuk negara lah. Pada pendapat saya, seperti yang kita tahu, setiap masyarakat ni mempunyai makanan yang tersendiri dan kita perlu berbangga kerana kita mempunyai identiti makanan itu sendiri. Dan kalau kita lihat pada zaman sekarang, seperti nasi lemak telah terkenal di seluruh dunia dan sebab itulah kita perlu berbangga kerana identiti makanan kita telah dikenali di seluruh pelosok dunia. Apa yang saya boleh simpulkan, contohnya pada musim perayaan, contohnya yang nak dekat ni tahun baru Cina, daripada situ kita boleh rasa setiap makanan yang ada pada tahun baru tersebut. Jadi kita boleh tahu akan sejarah dan asal usul makanan itu. Apakah pandangan anda tentang usaha-usaha untuk mengekalkan makanan tradisional supaya tidak ditelan zaman?
fungsi yang perlu dikekalkan bagi makanan tradisional ni adalah yang pertama dengan mengadakan satu festival makanan. Sebab ada sesetengah kaum tu tak tahu atau kewujudan sebuah makanan tu. So dengan adanya festival makanan ni, kita boleh inform, beritahu kepada semua orang bahawa kewujudan makanan itu ada. Pada pendapat saya, peranan sebagai ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka untuk mencuba makanan-makanan tradisional yang terdapat di Malaysia. Bagaimana yang kita tahu, Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai pelbagai makanan. Adakah anda bersyukur menjadi rakyat Malaysia dan dapat merasai pelbagai jenis makanan? Ya, saya bersyukur kerana dapat mencuba pelbagai jenis makanan yang terdapat di Malaysia. Saya rasa sangat berpuas hati dilahirkan sebagai seorang rakyat Malaysia. Saya berasa amat bersyukur kerana saya dapat merasai kepelbagaian makanan ini, kerana saya tidaklah akan bosan akan hanya makan makanan yang sama sahaja pada setiap hari. Selain itu, saya juga dapat mendalami perasaan mencintai bangsa kepelbagaian budaya yang berada di Malaysia, kerana melalui makanan tradisional ini kita dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang sesuatu kaum dan juga kepelbagaian kaum yang lain yang berada di dalam Malaysia. Ya, saya bersyukur sangat-sangat sebab kan selalu makan makanan orang India saja. So kita orang explore juga makan tradisional, makan makanan tradisional orang Cina, orang Melayu, semualah, orang Sabah Sarawak pun ada. Secara keseluruhannya, makanan tradisi sesuatu kaum dilihat mampu menyeratkan lagi perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia ini. Rakyat Malaysia dapat mengenali dengan lebih mendalam makanan tradisi yang terkenal antara pelbagai jenis kaum di Malaysia ini. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui tentang keistimewaan yang ada pada setiap jenis makanan tersebut yang mempunyai keunikan yang tersendiri yang mampu menarik kaum lain untuk cuba merasa. Di samping itu, kepelbagaian makanan tradisi ini dilihat turut menyumbang kepada tahap pemahaman dan perpaduan masyarakat dalam bangsa di Malaysia. Akhir sekali, kepelbagaian makanan tradisi memainkan peranan yang sangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Namun, bagaimanakah kami dapat mempamerkan semangat cinta kepada negara? Semangat cinta kepada negara dapat dipamerkan melalui perpaduan, silaturahim dan juga rasa saling hormat menghormati antara satu sama lain dengan menikmati makanan bersama-sama dengan pelbagai jenis kaum di Malaysia, terutama di medan seperti kedai makan dan juga rumah terbuka yang diadakan semasa sambutan Hari Raya. Oleh itu, pendedahan tentang pelbagai jenis makanan di Malaysia perlulah dititik beratkan supaya tradisi makanan di Malaysia dapat diingati oleh masyarakat dan juga demi mencapai keharmonian di negara kita. Terima kasih.